mahasiswa yang berjaya kan? Tak kira lah yang berkopiah ke, yang tak berkopiah ke, yang berjubah ke, yang tidak berjubah ke, kan? Sama juga perlawanan pun kan? Ya, sama ada yang apa? Sekarang ini telah bersedia ataupun belum bersedia dalam segala hal, ya tak? Kita mahu menjadi mahasiswa yang berjaya. Dan banyak faktor untuk menjadi seorang mahasiswa yang berjaya. Salah satunya ialah bijak mengurus masa. Macam mana kita nak menjadi seorang yang bijak mengurus masa? Sebelum kita bijak mengurus masa, kita kena tahu apa itu masa. Apa itu masa? Apa itu masa? Al-waqtu kasayf katanya. Ya tak? Fa'illah taqta. Nah, itulah kalau disebut masa kan? Masa. Tak tahulah apa yang masa. Ya tak? Apa? Siapa boleh bagi tahu pada ustazah apa itu masa? Ruang, kesempatan, peluang, kan? Waktu. Mufradat dia pada masa tu waktu kan? Ya? Ataupun makna dia lebih macam peluang, kesempatan yang Allah berikan pada kita. Ya? Jadi apabila kita telah tahu makna masa, makna peluang, makna kesempatan yang ada pada kita, sementara Allah bagi pada kita, kita cubalah uruskan dia dengan baik. Masalahnya, macam mana nak uruskan masa dengan baik? Yang pertama anak-anak, yang pertama dalam hidup kita, kita bangun pagi, ya, sama ada telah subuh, sama ada belum subuh, ataupun telah subuh, ataupun tak dan nak subuh, itu atas peluang kita bangunlah, kesempatan kita bangun kan? Itu, ya. Okey, yang pertama antara doa-doa pagi, di waktu pagi ya, kita ialah mohon Allah memberkati masa kita. Mohon Allah memberkati masa 24 jam yang Allah bagi pada kita. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah keberkatan masa pada aku hari ini. Keberkatan masa. Sebab anak-anak, bila masa kita berkat, kita secara otomatik kita akan isi masa kita itu dengan sebaik mungkin. Kan? Kita kena tahu masa ini walaupun Allah bagi 24 jam, tapi kadang-kadang kita tak sempat nak buat satu pun benda yang berfaedah. Kan? Ustazah, saya biasa dia share dalam WhatsApp ke Facebook ke tazkirah. Iya. Tapi adakah kita boleh katakan itu waktu yang berkualiti pada kita? Sebab apa? Sebab kita just forward. Kita baca ke tak? Kadang-kadang kita tak hayati. Kadang-kadang kita baca bla 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 bla, khalas. Kita tak hayati pun. Ya tak? Itu maknanya masa yang ada pada kita tidak berkat. Kan? Jadi kita, perkara pertama, kita kena doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah masa yang ada pada ini. Hasan Al-Banna, kalau anak-anak baca ya buku dia kata al-wajibat aktsar min al-aqal. Bagi kita ni, kita mungkin ada orang akan membaca persepsi bila Ustazah sebut Hasan Al-Banna, untuk akan rasa macam ini pejuang-pejuang. Ustazah, kita bukan nak jadi pejuang. Kan? Antum pejuang sebenarnya. Betul tak? Antum pejuang. Jangan kata saya bukan pejuang. Antum adalah pejuang, Ustazah adalah pejuang, dan semua kita adalah pejuang. Ya? Pejuang. Jadi kita kena tahu masa kita. Al-wajibatu aktsar min al-awqat. Kalau kita tak susun betul-betul, subhanallah, memang tak cukup masa kita. Memang tak cukup masa kita. Jadi ingat, perkara yang pertama dalam hidup kita, antara doa-doa bagi kita, sampai kita minta murah rezeki, minta panjang umur, permudahkan apa yang susah, ya, jauhkan apa yang tidak baik, dekatkan apa yang baik. Salah satunya ialah berkatilah masa kita. Ya, salah satunya, ya, amalkan, jadikan salah satu doa awal-awal bagi kita. Yang kedua anak-anak, kita kena rasakan bahawa menjaga masa kita adalah ibadah.
Menjaga masa kita adalah ibadah. Ustazah tidak perlu membaca surah Al-Asr sebab antum akan baca pula sekejap lagi. Antum akan baca sekejap lagi kan? Okey, kita tutup dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Biasanya begitu, kan? Antum akan baca sokmo-sokmo. Tetapi di mana penghayatan kita? Kan? Di mana penghayatan kita untuk kita memahami bahawa menjaga masa itu satu ibadah? Kan? Satu ibadah. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Bila Allah menyatakan khusr, rugi, dia berbeza dengan yang dilafazkan oleh manusia. Sebab jangkauan ilmu Allah membatasi jangkauan kita. Kalau kita hanya merasakan kita tidak dapat ABC, itu sudah rugi. Tetapi pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam menilai diri kita, sebab Dia ini seorang yang pengasih dan penyayang, Dia merasa Dia telah menjangkau kepada F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, mungkin sampai Z. Kan? Jadi bila Allah menyatakan rugi itu, Dia tidak memandang kepada rugi wang ringgit ataupun tidak memandang kepada rugi umur sahaja, tetapi Dia memandang rugi setiap sudut inci kehidupan kita. Kan? Ya? Kita hanya menilai apa yang kita nak sahaja. Jadi kalau kita tak dapat rugi, kan? Ya? Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala Dia menilai semua. Jadi sesiapa yang tidak menjaga masa, maka rugilah dia. Ya? Jadi kita kena tahu, kita kena ingat dan kita kena faham bahawa menjaga masa adalah satu ibadah. Satu ibadah. Sebab itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia adalah satu ibadah. Ya? Okey, boleh. Yang ketiga, apabila kita menjaga masa, untuk kita menjaga masa ni, kita kena letak matlamat hidup kita. Matlamat hidup kita ini boleh kita bahagikan kepada dua mungkin. Matlamat hidup kita di dunia dan juga matlamat hidup kita di akhirat esok. Kita letak esok lah. Ustazah nak mati esok ke? Mungkin. Ataupun sekarang pun mungkin. Ya tak? Jadi kita kena ada target terus. Kan? Sebab itulah kita digesa untuk beramal ibadat sebagaimana kita nak mati. Tapi kita kena bekerja, berusaha, belajar untuk dapat 4 flat, untuk sebagaimana kita nak hidup, nak beli kereta besar, nak beli rumah besar, nak beli semua besar, kan? Itu yang dianjurkan dan disuruh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena ikut, ya, kita kena set matlamat hidup kita. Bila kita set matlamat hidup kita, saya nak menjadi seorang Muslim yang berjaya di dunia. Saya tidak mahu menjadikan diri saya ini seorang penyebab kepada fitnah kepada agama saya. Saya tidak mahu, saya memang tidak mampu untuk mengangkat senjata memperjuangkan agama saya. Saya tidak mampu untuk berada di medan perang untuk bersama-sama mereka mempertahankan agama saya. Saya lemah. Saya nampak cicak, saya sudah lari. Kalau ustazah nampak katak, ustazah sudah melompat lagi. Sangat lemah. Tetapi ya Allah, ya Tuhanku, jangan jadikan saya ini seorang yang menjadi fitnah kepada agama saya. Macam mana? Bila orang berurusan dengan kita, kita tak tepati masa. Ya, itu menjadi salah satu fitnah kepada agama kita. Ini orang Melayu katanya. Ya Allah, bukan orang Melayu, bukan orang Arab. Ya? Orang Arab ahyanan lebih teruk daripada kita. Lebih teruk daripada kita dari sudut penjagaan masa. Masuk office pukul 8, pukul 9 masih buat syai. Ya Allah, Amla. Kita panggil Amla ni kakak. Ya Allah, Amla. Kita nak buat ijraat ni, nak buat urusan lazar syai awalan. Kita pun tabur 10.30 sampai dia sedang elok sampai kita 10.30 sampai kat dia. Dia kata ni waktu rehat syai pula. Itu Arab. Jadi bukan masalah janji Melayu, masalah janji Arab, tidak.
kita, diri kita sebenarnya. Ya. Okey, dalam semua hal anak-anak, masa terutamanya sebagaimana kita bincangkan hari ini, dan juga dalam semua hal kehidupan kita, jangan jadikan diri kita ini fitnah kepada agama kita. Jangan jadikan diri kita fitnah kepada agama kita. Jadikanlah, walaupun kita tidak dapat memberikan sumbangan apa-apa kan kepada agama kita, membantu agama kita, tapi biarlah bila orang tengok kita, sejuknya tengok orang Islam. Macam tu. Yang tahu, ya Allah, aku serau, sungguh tengok orang Islam tu. Dia tahu, nama ni fitnah, nama dia. Kita ada hadaf kita di dunia, ada hadaf kita. Yang kedua, kita set matlamat kita, hadaf kita di akhirat esok-esok. Ya, kenapa? Kerana kita kena ada target kita. Kita nak jumpa Nabi kan? Ya, sebab tu kita iman, kita selawatkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iman. Sebab katanya apa? Sebab katanya tak, nanti malulah kan bila kita jumpa Nabi, Nabi tak kenal pun kita. Kenapa? Sebab tak pernah sebut nama dia. Kita pun sebut Sokmo. Ada orang tak faham begitu misalnya sebut Sokmo. 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 Ada yang tak faham lagi Sokmo Sokmo makna ada iman. Ada fi ba'du minkum. Kelas mana gitu? Sokmo. Ya. Okey. Kita tidak mahu, nanti kita malu bila nak jumpa Nabi. Ya, malu nak jumpa Nabi kalau kita ni terpampang pada diri kita ni seorang yang suka merugikan masa kita. Seterusnya kita malu untuk berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak asyik gitu. Ya tak? Kita berjumpa dengan Nabi dengan perasaan yang bangga. Ya Nabi Yuna, ya Habibina. Contohlah kan? Nabi, tengoklah saya ni. Nabi kata, syukrilah. Awak jaga masa tu. Contohlah. Ya tak? Tapi nak gambarnya gitu. Nak bagi tahunya, kalau kita buat apa yang Nabi suruh, kita buat apa yang Allah suruh, kita tak malulah nak jumpa dengan dia. Kan? Logiknya. Antum, masalah, kalau ustazah suruh antum buat assignment ni, anak-anak ustazah yang buat nahwu ni kan, kalau antum tak prepare baik-baik, bila antum buat presentation, kan, buat takdim, antum antum akan malu kan? Lepas tu ustazah suka bukan nama kendang. Ustazah tanya yang pelik-pelik. Dan dia tahu sebab apa? Sebab tidak bersedia secukupnya. Kan? Jadi malu, sebagaimana kita akan malu untuk berjumpa Nabi, kita akan malu untuk berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak sering itu Okey. Sekarang kita fokus kepada kehidupan kita sebagai seorang mahasiswa. Macam mana kita nak mengurus masa? Anak-anak kena tahu masa anak-anak sebagai seorang siswa ni di mana kita perlu peruntukkan. Masa kita ni mungkin kita boleh bahagikan kepada 3. Yang pertama, masa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, masa kita dengan keluarga kita, mak ayah kita, adik-beradik kita dan keluarga kita lah. Yang ketiga, masa kita dengan masyarakat kita. Semua tu kena fikir baik-baik, kena bahagikan betul-betul. Ya. Masa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berapa jam satu hari kita bagi pada Allah? Kira-kira Zuhur 2 minit, Asar 2 minit, Maghrib pendek sikit, 1 minit setengah. Subuh 1 minit cepat dulu. Berapa minit agak-agaknya tu? 10 minit subuh. Masa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada 24 jam. Di mana kita? Ya tak? Sedangkan kehidupan kita ini anak-anak jangan bongkar. Jangan bongkar. Kita tidak akan sesekali percaya tanpa redha Allah. Jangan bongkar. Ya? Jangan kata, saya relax ya. Jangan bongkar. Ya? Sebab kita tidak ada apa-apa, nothing tanpa redha Allah, tanpa rahmat Allah, tanpa kasih sayang
kita hanya mendapat setiap apa yang kita alami sekarang, yang kita nikmati sekarang kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tidak boleh menjapik dada. Aku semayang tadi, semayang kira semayang. Oh jadi Allah, aku nak ini sebab aku semayang banyak ni. Tidak. Ya? Sebab kalau nikmat jari, sebatang jari, sebatang jari. Penjodoh bilangan apa? Sepotong jari. Apa ni? Jari seapa? Sepotong, sebatang. Sejari ni, sebatang jari ni kalau diletakkan di penimbang dan ditimbang dengan amalan kita, bangun tahajud semua pun tidak cukup. Ya, nikmat dia besarnya yang Allah bagi pada kita. Ya tak? Kan? Jadi jangan bukalah. Ya, oh saya sembahyang tahajud semalam, kawan saya tak bangun sembahyang tahajud. Jangan memandang begitu, nah. Jangan memandang begitu, aku akan masuk syurga, dia tak boleh, kan? Ya? Jangan, yang menilai itu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita menunaikan sebab kita hamba, kan? Kita hamba. Ya, memang Allah tidak perlukan kita sebenarnya. Allah tak perlukan kita sebenarnya, kan? Sebab Allah Maha Kaya, kan? Allah tidak perlukan kita sebenarnya. Tetapi Allah nak memberikan rahmat kepada kita. Dan kita sebagai hamba yang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, orang kata kenanglah sikit budi tu. Ya tak? Kenang sikit budi Allah tu, kan? Allah minta, Allah apa? Antum nak makan nasi, dia bagi nasi. Antum nak minum air, dia boleh minum air, kan? Dia bagi semua rahmat dia, kan? Semua kasih sayang dia bagi. Jadi apa salahnya kenang sikit budi dia, kan? Ya? Kenang sikit. Orang kata orang berbudi, kita berbahasa. Itu dengan orang, apatah lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masa kita dengan Allah, kita kena jaga. Itu akan membawa kepada keberkatan yang kita minta tadi. Ya? Yang seterusnya masa kita dengan keluarga kita. Anak-anak, antara perkara yang mendapat pahala bila kita tengok ialah melihat wajah kedua ibu bapa kita, kan? Itu antara perkara-perkara yang memberi kita pahala free. Tengok je, ya. Nanti balik cuti, nanti tengok mak kata kenapa tengok ni? Sebab Ustazah Syukriah kata tengok mak dapat pahala. Alhamdulillah. Mak kita pun mesti budak ni. Ya tak? Biasanya gitu lah. Tak? Kadang kalau lelaki biasanya gini dia buat, kan? Kalau perempuan ni peluk-peluk gitu. Biasanya cara layanannya berbeza lah. Ya? Tapi sebenarnya dia buat macam tu hati dia bangga. Ya? Bangga. Anak dia suka tengok. Walaupun dia muka dia dah berkedut-kedut. Ya tak? Antum ada yang anak sulung, ada yang anak bongsu. Kalau yang anak sulung tu okey lah, mak tu masih maintain lagi. Tapi kalau yang anak bongsu tu agak kurang lah, ya tak? Maknya sudah uzur, ya. Tapi kedut-kedut itu adalah cerita, derita, penderitaan dan kasih sayang mak anda kepada anda sebenarnya. Setiap garis kedutan di muka, di mata, di dahi, di pipi dan sebagainya itu ialah cerita duka dan kasih sayang ibu bapa anda kepada anda. Jadi jangan tak sukalah tengok kedut dia tu, nampak derita dia. Tengok kedut kat pipi, nampak kasih sayang dia. Tengok kedut kat dahi, nampak air mata dia. Tengok kedut kat mana? Kat mata banyak kedut nampak segala-gala keindahan mak ayah kita. Peluklah mak ayah kita, ciumlah dia sementara dia masih ada, kan? Ya, kalau dah tak ada, doakanlah mak ayah kita. Sebenarnya doa kita besar bagi mak ayah kita sebagaimana doa dia besar pada kita. Ya, sama aja. Doa kita pada dia pun sama dengan doa dia pada kita, besar. Ya, begitu bermakna. Doakan insya-Allah, ya. Jadi luangkan sedikit masa kita untuk bertanya khabar kepada mak ayah kita. Jika sekiranya kita berada di sini dan mak
pensiun di situ, di sana, ya, boleh semuanya. Yang pasti yang tidak berada di depan mata kita. Kalau depan mata kita, peruntukkan masa untuk tengok dia, kan? Peruntukkan masa kita dengan adik-beradik kita. Ini tidak, dengan adik-beradik biasanya tak ngam, ya tak? Dengan kawan ngam, dengan adik-beradik ngingong, ada semua, kan? Pelik lah, terbalik kok, ya tak? Dengan adik-beradik tak boleh berjumpa, cakap oi, kan? Kalau dengan adik, kalau dengan kawan I don't know, ya? Terbalik tu, panggil terbalik kok, ya? Sepatutnya kita dengan adik-beradik kita lebih aula lagi daripada dengan kawan kita sebenarnya, ya. Ustazah, saya pun tak tahulah Ustazah macam mana saya nak peruntukkan, nak spend masa saya dengan adik-beradik saya. Memang kalau saya duduk dengan dia jadi panas sejuk, panas sejuk, panas. Ustazah jawab macam mana? Macam ni, masa sejuk duduk dengan dia, masa panas jangan duduk dengan dia. Jadilah masa sejuk. Bila masa awak sejuk awak pergi duduk dengan dia. Masa panas awak lagi. Masa sejuk pergi duduk pula. Jadi dia kata, ya Allah Ustazah, maksud saya tak selesa lah. Kita faham dah cakap bahawa sejuk panas tu dia tak selesa sebenarnya, kan? Tapi kita cakap macam tu. Cuba spend masa dengan adik-beradik kita. Di situ juga ada keberkatan. Di situ juga ada keberkatan hidup kita, ya. Seterusnya dengan masyarakat kita. Antum sekarang masyarakat pelajar lah, kan? Ya. Masyarakat pelajar. Spend masa yang seindahnya. Teng-teng. Bila sebut masa yang seindahnya ni, macam ramai nak buka mata. Spend masa yang seindahnya bersama, ya. Spend masa yang semanisnya bersama, ya. Spend masa yang sekualitinya bersama, ya. Okey. Sama ada bersama itu dalam kelas, sama ada bersama itu semasa buat program, sama ada bersama itu semasa rela, ataupun bersama itu semasa menyelesaikan masalah-masalah. Yang penting spend semanis mungkin, ya? Spend semanis mungkin. Ciptakan seindah mungkin masa kita tu. Sebab apa? Sebab kesemua itu yang Ustazah sebut tu, spend masa yang indah, yang sebaiknya dengan Allah, spend masa sebaiknya dengan keluarga, ibu bapa, spend masa yang seindah dan semanisnya dengan teman-teman, dia akan menyebabkan hati kita tenang, ya? Akan menyebabkan hati kita tenang. Ya Allah, subhanallah, hati tenang ni adalah satu nikmat, satu kekayaan yang memang tidak ada nilainya, kan? Antum biasa tengok tak orang naik motor, yang depan tu si suami ya, cedingnya kecil, yang belakangnya alhamdulillah rezeki banyak, penuh. Kalau motor tu, kalau silap-silap motor tu, tak payah nak jadi macam mak rempit tu, dia terrempit sendiri, begak dalam belakang, ya. Tapi suami dia senyum, kan? Bawa motor, bawa motor slik, gembira dia, kan? Ada satu lagi kita tengok pasangan keluar daripada kereta, keluar isteri dia tu, dia comel sangat, kan? Putih melempuk, susu comel. Keluar suami, kita pun cakap, ya Allah, tak ada taste-nya isteri dia, ya tau. Carilah orang yang sama dengan dia. Bukan di situ nilai dia sebenarnya, kan? Nilai dia adalah pada hati dan ketenangan, kan? Kita tengok orang yang motor happy je, kita naik kereta besar rabuk kepala, dia lagi tenang daripada kita. Keberkatan itu, keberkatan itu. Sebab itulah yang pertama tadi, yang al-muqaddimah yang Ustazah sebut tadi, di
awal pagi doa masa kita berkat. Bila masa kita berkat, Allah berkatkan masa kita, kita akan mampu menjaga masa kita dengan baik. Masa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi baik, masa kita dengan keluarga kita dapat jaga dengan baik, dan masa kita sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pelajar juga akan terjaga dengan baik. Kita mampu menguruskannya dengan baik. Bangun pagi, gosok gigi, basuh muka, mandi, contohlah kan. Lepas tu sembahyang subuh, lepas tu tidur balik. Antum sebagai pelajar, kalau masa kita berkat, dia dengan sendiri tahu, automatik ni kaki tangan badan kita ni dia akan automatik akan bergerak. Kita akan bergerak dan kita akan rasa fun. Kita rasa gembira je buat. Masuk bangun pagi mana-mana dah. Lepas tu sembahyang, sudah sembahyang baca Quran sikit, baca Quran. Happy dia. Lepas tu siap tu macam makan je, kena keluar pergi makan balik. Lepas tu basuh baju je, basuh baju. Tak rasa stres, tak rasa apa pun. Ya. Lepas tu tuk kita tengok, okey, bilik dah kemas, baju dah jemur. Makan dah. Nak buat apa lagi? Baru pukul 10.30. Ya dah. Sejuta ni dah kerja kita boleh buat. Tahu sejuta ni? Sejuta dan enam. Sejuta ni ialah istilah orang Kelantan ni. Kalau nak cakap benda tu banyak sangat. Beribu-ribu lemon, sejuta ni lah. Sejuta ni. Kita tengok masa kita bangun, antum ada tak ketika dalam hidup antum rasa antum dah buat banyak benda, tengok-tengok, baru pukul 11, pernah tak macam tu? Pernah kan? Tak pernah masa tak berkat. Ikhwan, tak pernah? Pernah masa Ikhwan berkat. Ya, maknanya masa tu masa berkat. Tapi kadang-kadang kita rasa macam kalau dia kan, ada satu hari rasa macam kalau nak bernafas tak sempat, berlari sini, berlari sini, tapi aman tak pernah rasa. Sudah rasa sebab tu dia maintain. Kalau orang lari dia tak maintain. Ya. Jadi sebab Abdul Rahman tak ada ni, dia seorang lagi. Okay. Jadi ada satu hari yang kita rasa macam ya Allah kalunya kan. Ada satu hari kita rasa di situ kita boleh rasa iman berkat ataupun tidak berkat. Berkat ataupun tidak berkat. Jadi anak-anak, bila masa kita berkat, hasil daripada perjalanan susunan kehidupan kita yang dimulai dengan mohon keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kejayaan pada kita itu akan menyusul. Sebab apa? Sebab semua yang kita buat ni dengan happy. Assignment nahu buat dengan happy, assignment makal buat dengan happy. I'rab mutalaah dah. I'rab mutalaah pun buat dengan happy. Ya, bila dicek dengan Ustazah Syufriah banyak salah. Kan? Tapi yang penting usaha. Kan? Kalau tak salah, tuan tak payah dah duduk sini. Kan? Untuk pula duduk sini, Ustazah jadi duduk situ. Kan? Sebab untuk banyak salah daripada Ustazah. Ustazah pun ada juga salah, tapi untuk lebih banyak salah daripada Ustazah. Jadi untuk duduk bawah dulu, Ustazah duduk atas dulu. Gitu kan? Jadi salah itu benda biasa. Tak perlu dimarah-marah, tak perlu dijelengkoh, tak perlu. Kan? Pasal macam mandi dah tadi. Dia dah gelalan. Mungkin baru cincang kot. Sebab tadi Ustazah masa letak ni, anak Ustazah nak makan cincang kot. Jadi mungkin bau cincang kot. Ya? Ustazah orang Kelantan, tapi Ustazah pandai makan cincang kot. Anak Ustazah pun pandai makan cincang kot. Jadi anak-anak, ya, ada 10 minit. Ya, ada 10 minit lagi sebelum 3:30. Kan? Jadi apabila kita ni masa kita ni berkat, banyaknya nak bagi tahu ni masa tak berkat banyak nak bagi tahu tapi tapi rasa macam masa nak habis dah. Itu pura-pura saja. Bila masa kita berkat anak-anak, kita baca buku dengan tenang. Bila baca buku dengan tenang, tak stres, tak tertekan, ya,
dia mudah faham. Bila mudah faham, antum mudah ingat. Bila mudah ingat, antum mudah jawab periksa imtihan esok. Bila mudah jawab periksa imtihan final esok, apa natijahnya? Berjaya. Ya tak? Tu dia teori dia, simple je. Kan? Sebab tu Ustazah kata, kita belajar ni jangan stres, jangan tekan diri kita, buat kita stres. Dah. Ya? Kita belajar dengan relax, dengan tenang. Kan? InsyaAllah, bila kita ada ketenangan, setiap apa yang kita buat itu senang. Tenang, hasilnya senang. Ya? Gelabah, hasilnya susah. Gitu. Kan? Tenang, hasilnya senang. Gelabah, hasilnya susah. Jadi, untuk memastikan diri kita ni berjaya dari dunia dan di akhirat anak-anak, ya, kita kena bijak menguruskan diri kita. Bijak menguruskan diri kita. Banyak faktor, salah satunya masa. Dan masa mungkin kita boleh katakan yang terpenting. Kan? Terpenting dalam hidup kita. Tapi bukan dia je, banyak lagi benda. Faktor kesihatan, ya tak? Faktor kewangan, faktor sebagai banyak lagi faktor yang akan membuahkan ataupun yang menjadi penyebab kepada kejayaan seseorang pelajar. Tetapi antara yang penting, terpenting ialah pengurusan masa yang baik. Kan? Bijak, baik, betul, tepat. Ya? Untuk sekarang anak-anak, satu saya nak beritahu dalam masa 5 minit ni, saya nak beritahu anak-anak sekarang ada masa yang banyak, masa kosong banyak. Kan? Ya tak? Rahan kata apa? Ingat 5 perkara. 5 perkara, ya tak? Ya tak? Lapang sebelum sempit, muda sebelum tak ada gambar. Tua. Di sini tak tua ni, dewasa. Okey. Kaya sebelum miskin apa? Lapang sebelum sempit. Ya. Hidup sebelum mati tu biasanya dapat lagi lah. Ya. Jadi anak-anak, antum sekarang ada masa banyak, sila dengan sebaiknya. Ya. Jangan hadkan diri kita pada ilmu di kuliah kita sahaja. Cuba sambil-sambil buka Facebook ke, sambil buka YouTube ke, ataupun apa segala, Instagram ke, Twitter, segala benda antum punya tu, ya. Cuba jeling-jeling sikit kepada ilmu-ilmu luar yang lain, ya. Ya. Terutamanya Ustazah lebih suka juga kalau antum boleh dedahkan diri antum dengan ilmu-ilmu psikologi. Sebab ilmu psikologi salah satu daripada ilmu yang sangat berguna dalam kita nak tackle orang. Kan? Ya, sangat berguna. Macam mana kita nak bercakap, macam mana kita nak memandang, takkan mana kita nak senyum. Ya? Bila orang mula-mula orang pertama, kita berjumpa kali pertama, kita senyum takkan mana? Senyum agak 2 inci. Kalau dah kali kedua, kali ketiga jadi 5 inci. Kalau dah banyak kali jumpa, bolehlah 10 inci. Jangan kali pertama jumpa. Jangan kali pertama jumpa terus 10 inci terkejut bewok kawan tu. Mesra over nama ni. Kita senyum biasa-biasa dulu, lepas tu itu antara kaedah-kaedah psikologi lah. Itu dari sudut senyuman. Macam juga bercakap kan. Kalau bercakap kita jumpa, pergerakan tangannya kena hadkan, ya. Bila dah mesra, okeylah. Pang, pung, pang. Oh, tak apa. Kan? Macam tu. Kita salah satunya ilmu psikologi. Sebab anak-anak akan jadi pendakwah ni. Anak-anak akan jadi pendakwah. Ustazah, saya tak naklah masuk bidang dakwah. Ustazah, saya ambil pendidikan. Kata orang Sabah, dia tak? Sabah wajib ambil pendidikan dia. Kata orang Sabah, Ustazah, saya tak. Saya akan jadi cikgu Ustazah.
ahlan wa sahlan. Kita jadi cikgu, kita berdakwah pada anak-anak kita, anak-anak buah kita, kan, anak-anak didik kita. Kita jadi salah satu seorang staf dalam satu sektor, kita jadi pendakwah pada teman-teman sepejabat kita. Kita masuk balik rumah, kita jadi pendakwah kepada adik-adik kita, kan? Jadi kita semua ini adalah pendakwah. Jadi kita kena ada ilmu psikologi, ya. Kena pandai bercakap, kena susun ayat kita dengan baik, penggunaan percakapan yang betul, ya. Dan hormatilah masa kita dengan sebetul-betul dan setepat-tepat, sebijak-bijak, ya. Masa kita tak akan berulang lagi. Berulang, kan? Tak betul ke tidak? Mak orang Sarawak, saya semua cakap Sarawak, tapi semua dah salah, ya tak? Tidak akan berulang dah, kan? Payah gubernur. Tu cakap orang pebok. Orang pebok cakap gubernur macam tu lah. Ya. Jadi dia tidak akan berulang lagi. Jadi kerana pengalaman kita lepas semalam tadi, beberapa tadi, jadikan pengalaman untuk kita langkah lepas ni susun baik-baik. Tunaikan amanah masa kita dengan Allah sebaik mungkin. Tunaikan amanah kita masa kita dengan mak ayah kita, keluarga kita sebaik mungkin. Dan WhatsApp percuma, banyak sangat yang percuma lah ni, kan. Kalau nak call guna bil banyak, tak pun boleh juga miss call. Mak kita bukan balik, jimat juga kita punya, kan. Itu tips untuk memperhabiskan duit mak ayah kita. Jadi cuba tanya khabar. Kemudian jaga masa kita dengan sahabat-sahabat kita, ya. Masa kita dengan sahabat-sahabat kita, sebab itu juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Okey, Allah akan tanya nanti, Sumi sekarang bukan lagi anak murid ustazah, kan, belajar nahwu. Nanti Sumi nak bincang lagi dengan Emma, contoh, kan? Kena nanti si Emma kecil hati, tak boleh dah tu, kan? Kita tak jaga masa kita ni kawan kita, walaupun memang kita tak sempat ustazah sebab tak geng lah, kan? Tak ada masalah sebab lainnya lain. Ni ustazah Syukran ngajar nahwu macam lain, kami ustaz Khabar ngajar nahwu macam lain, ya. Saya, kan, gayanya lain, kan? Jadi berbeza. Jadi kita orang tak tahu nak joinnya kat mana ustazah. Tak apalah, bertanya khabar je, kan? Tanya khabar je cukup dah, kan? Yang penting jaga masa kita dengan baik. Boleh nak? Boleh, insya-Allah. Jadi poinnya ialah yang pertama, ustazah nak ulang, yang pertama, pagi, antara doa pagi kita ialah mohon Allah berkati masa kita. Sesibuk masa mana, walaupun sebanyak mana sekalipun kerja kita, anak-anak ini pengalaman orang dewasa, ya. Sesibuk mana pun kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyelesaikannya. Ya Allah, kan? Walaupun memang tak orang nampak kita, tapi kadang-kadang orang nampak, masa bila dah dibuat kerja, kita pun tak tahu, masa bila kita boleh selesaikan benda ni. Ya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Benda itu akan datang dengan sendiri, pertolongan Allah. Permudahkan urusan kita. Dan kita jaga tiga perkara ini. Masa kita dengan Allah, masa kita dengan keluarga kita, ibu bapa kita terutamanya, dan masa kita dengan sahabat-sahabat kita, masyarakat kita kalau kita balik esok-esok. Jadi bila masa kita berkat, insya-Allah kita akan menjadi seorang yang bukan sahaja mahasiswa yang berjaya, tetapi kita akan menjadi seorang Muslim yang berjaya di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Insya-Allah. Okey. Ustazah tahu walaupun kertas warning tak sampai pada Ustazah lagi ni, tetapi faham-faham sajalah, ya, sebab Ustazah diberi masa sampai 3.30 saja. Ini pun dah hampir 5 minit, ya. Jadi Ustazah berhenti di sini dulu, ya. Sekiranya ada apa-apa permasalahan yang boleh kita kongsi dalam apa saja
mungkin kita boleh kongsi ya. Okey. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustazah Syukriah binti Cik Kasim atas ceramah yang disampaikan oleh beliau sebentar tadi. Baiklah, sekarang kita akan buka soalan kepada mahasiswa dan mahasiswi yang ingin bertanya soalan kepada Ustazah. Antum-antum boleh adik harapan, nyatakan nama dan berikan soalan seringkas dan padat. Ada soalan daripada ikhwah, akhwat? Akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Narizani binti Gabatin. Saya ingin bertanya soalan pasal pengurusan masa ni, Ustazah. Kita tahulah masa kita ni tak baik, jadi kita ada niat nak berubah pengurusan masa kita tu. Adakah dengan membuat jadual harian dia membantu untuk merubahlah kita punya pengurusan masa? Dengan soalan kedua, adakah faktor umur ni menyebabkan kita tu merasa semakin malas? Contohlah, sebaik contoh diri saya sendirilah. Macam dah besar ni berani datang lewat di kelas dibanding dulu kan kerja safety. Adakah faktor usia tu mempengaruhi? Sekian. Terima kasih. Fungsi kata jawab terus. Yang pertamanya, nak jaga masa ni kena buat jadual ke? Dia sebenarnya mengenai jadual ataupun tak bukan jadual tu ikut keselesaan kita sebenarnya. Kalau bagi ustazah tak selesa dengan jadual. Ustazah cuma buat target. Okey, contohnya target ustazah hari ni ustazah akan settle 4 perkara. Contoh, 4 benda. 1, 2, 3, 4. List down, letak. Biasanya kita letak pada tempat yang kita biasa tengoklah. Jangan pula letak tempat yang kita jangan tengok. Sebenarnya tak siap-siap kerja tu. Kita kena letak tempat yang kita biasa nampak. Kalau macam ustazah dekat office, ustazah letak dekat meja tepi komputer. Ustazah letak 4 benda. Jadi 4 benda tu ustazah wajib siapkan. Jadi kalau dia kerja tu siap waktu pagi setakat tengah hari je, okey, boleh balik tengah hari. Tapi kalau selagi tak siap buat perkara tu, kalau ustazah kena stay sampai 5 asar atau sampai pukul 6 tu, ustazah kena stay lah. Kalau ustazah macam tu ya. Sama juga dengan kerja rumah. Ustazah akan list down ataupun mungkin kita set kan, kita nak siapkan apa benda tu. Ada orang yang selesa dengan dia letak waktu. Dia nak pukul bangun pagi 6.30 sampai 7.30. Okey, sembahyang subuh baca Quran. Contoh deh, 7.30 sampai pukul 8 sembahyang duha. 8 hingga 10 lama sikit 2 jam sebab kena makan pagi, sebab kena keluar beli makanan nak 2 jam. Lepas tu 10 hingga pukul 1.30 tidur. Contoh. Kan apa gitu mau tidur. Kan? Ada orang yang selesa macam tu maksudnya lah. Tapi atas keselesaan masing-masing lah. Kalau kita rasa kita boleh buat dengan jadual. Kalau kita rasa kita selesa dengan set apa yang kita perlu siapkan hari ni, kita boleh buat macam tu. Sebab ustazah jenis yang tak suka stres. Ustazah tak suka. Nanti kalau sepatutnya 6.30 ke pukul 7.30 tu sembahyang subuh dengan baca Quran, contoh kan. Lepas tu tertidur pukul 7 baru bangun subuh. Contoh, tak baca Quran lagi. Jadi 7.30 tu jadi macam ustazah pun dah stres. Jadi ustazah akan setkan benda tu macam tu. Ustazah tak setkan masalah. Tapi kalau Izzuddin senang dengan jadual yang menyebabkan tu, boleh dengan jadual. Yang penting kita disiplin dan kita amanah dengan diri kita. Kita tahu, tak ada orang yang akan tahu kita buat ke tak. Tapi kalau kita tak buat, diri kita yang rugi. Kalau kita buat, diri kita juga yang dapat hasilnya. Itu. Yang kedua,
faktor umur ke? Terasa Ustazah. Tak, Ustazah tahu Izwan ni bukan bermaksud kan. Tahu dah saja je okay. Dia pada Ustazah dia bukan faktor umur. Dia bukan faktor umur kan. Dia faktor disiplin sebenarnya. Dia faktor disiplin. Memang kita tak nafikan apa dengan meningkatnya umur semakin banyak tanggungjawab. Kita tak nafikan semakin meningkat umur kita semakin banyak tanggungjawab. Semakin luas kita berjalan semakin banyak benda yang perlu kita settlekan. Anak-anak sekarang baru belum lagi melepasi muara sebenarnya, baru berada di muara. Dulu sekolah dulu berada di sungai, mengalir ke muara. Sekarang antum baru berada di muara, baru belajar untuk ombak-ombak kecil, merasai ombak-ombak kecil. Antum belum lagi berada di lautan luas ataupun laut lepas. Jadi bila antum berada di laut lepas esok ni, di situ antum akan rasa masa antum sangat berharga. Sangat-sangat berharga Jadi faktor berlaku mungkin sedikit kelewatan itu bukan disebabkan oleh faktor umur ataupun faktor masa, tetapi disebabkan oleh faktor disiplin kita. Kan? Nak masuk kelas, Ustazah lah kelas pukul 8 pagi. Sampai sini clock in dulu. Lepas tu pukul 8 mau clock in, 7.59. Ada lagi buka WhatsApp dulu, tengok cek 8.3 minit baru berjalan di kuliah. Kan? Jalan-jalan sampai di kuliah, masuk kuliah. Duduk dulu tunggu. Sebab apa? Sebab ada seorang yang baru ikhwah. Kan? Yang marah Ustazah ni masuk umur kena. Sebab Ustazah ni pejuang hak wanita. Semualah kita kata semua dah. Kalau siapa jadi anak Ustazah memang semua dengan isyafnya sedap kena tak Ustazah. Okey. Dia bukan faktor umur sebenarnya Izwan. Pada pendapat Ustazah lah, dia adalah faktor disiplin sebenarnya. Disiplin kita, amanah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam. Okey, terima kasih Ustazah. Jadi kita buka soalan kepada ikhwah. Ada okey ikhwah. Betul. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ana Fahmi bin Mansur. Jadi soalan ni ada kawan saya tanya, macam mana kita lupa dah soalan. Jadi macam mana kalau kita ni seorang yang disiplin masa. Contoh macam saya ni seorang yang disiplin dalam masa. Contoh jadi orang ni, seseorang tu dia tak hormat masa. Kita ni seorang yang jaga masa tapi orang tak hormat. Bila kita ni seorang yang disiplin dalam masa. Contoh kita waktu kita study, waktu tu waktu kita belajar lah, tapi dia ajak main futsal ataupun dia masuk borak. Waktu tu kita tengah khusyuk dalam bilik tengah study, dia masuk ajak kita borak. Macam mana kita nak takut lagi, dia terasa hati kena halau. Jadi saya ni sebenarnya kalau saya study orang kacau saya kalau sekarang saya contoh dia tak percaya. Okey, kita boleh jawab. Okey, terima kasih kepada Saudara Yusof. Ada lagi soalan?
tapi saya dia malas tanya. Jadi boleh tak Ustazah share sikit macam mana Ustazah motivate diri Ustazah bila Ustazah malas? Terutamanya masa macam Ustazah remaja macam kami ni. Masa remaja kan biasa kan juga macam kalau malas lagi kan. Itu je. Okey, lagi? Mungkin soalan terakhir daripada hari petang ni. Okey, terima kasih. Okey, jadi macam yang saudara Fahmi tadi utarakan, dia cakap pasal macam mana kalau kita menghormati waktu tapi kawan kita tak menghormati kita yang menghormati waktu ni. Mana macam kita ada jadual kita, jadual study semua, tapi kawan-kawan mengganggu kita masa kita yang kita telah atur. Macam yang saudara yang kedua pula tanya, macam mana Ustazah nak uruskan masa Ustazah waktu Ustazah belajar, waktu Ustazah mahasiswa, menjadi mahasiswi. Dan soalan ketiga mengenai macam mana Ustazah faham mengenai macam mana macam tu tak? Jadi kita serahkan kepada Ustazah untuk jawab soalan-soalan yang sudah. Okey, terima kasih Zul. Macam mana kita boleh tak dengar? Macam mana kita rasa tak selesa? Kita tiba-tiba kita rasa tak selesa je dengan dia. Dia bukan masalah waktu ni, dia masalah perasaan. Kan? Betul tak? Okey. Jadi memandangkan tajuk ni tajuk waktu, kita bincang yang waktu tu, yang perasaan tu kita bagi special punya munaqashah lah. Yang pertamanya, Ustazah kenal dia, Yusuf nama dia. Walaupun sekarang dia bukan anak murid Ustazah, tapi masih Ustazah ingat. Sebab apa? Sebab Yusuf ini adalah antara nama yang paling Ustazah suka. Ustazah suka nama je. Tapi dia baik. Dia baik. Ya. Sebab dia spesies Ahmad kan, dia seorang yang baik. Macam mana ya Ustazah? Saya memang sangat disiplin dengan masa, tapi kawan saya, ya Allah, saya tengah study, dia ajak saya main futsal. Ya tak? Di situ kita mula-mula dia tanya diri kita study tu adakah pada masa yang sesuai untuk main futsal ataupun dia main futsal pada masa yang sesuai untuk study? Faham tak? Jadi sekiranya kita study pada masa orang main futsal, maksudnya kita tidak bijak mengurus masa kita. Tapi kalau sekiranya kawan kita tu ajak main futsal pada masa yang sepatutnya study, maka kawan kita itu memang mengganggu kita lah. Ya, memang mengganggu kita. Yang pertamanya kita tengok dulu masa kita tu macam mana. Sebab kita jangan terus blame orang. Kita jangan terus salahkan orang. Kita cuba letak dulu diri kita. Adakah kita pada landasan yang benar? Ya, barulah hati kita senang. Jangan mudah bersangka buruk. Ya, tengok orang baik semua, comel semua, barulah kita rasa happy semua. Ya, jadi sekiranya yang kedua,
tu yang berlaku. Kalau yang pertama tu, okeylah kita perbaiki diri kita, kan? Tapi sekiranya yang kedua itu berlaku, kan? Waktu pukulnya pukul 2 petang, dia ajak kita main futsal. Panah ting-ting, yalah. Ya, main futsal. Apa kau main futsal masa ni? Kan? Cubalah kita ambil, nak baca masa tu ngantuk kan? Ambil buku discuss ke apa kan? Tiba-tiba dia datang, cakap je. Jangan pula cakap, saya seorang yang menghormati masa dan disiplin dengan masa saya, maka ini adalah masa saya study, sila keluar daripada hidup saya. Jangan cakap gitu. Kenalah bil hikmah. Kita kan seorang pendakwah kan, kena bil hikmah. Ya, nyatakan dengan betul, minta maaf ya. Saya tak khatam lagi, ataupun saya tak masak lagi dengan tajuk yang saya baca ni. Saya kena baca dulu lah, saya rasa. Awaki dulu, jadi saya ikut. Bila saya dah rasa saya dah confident dengan tajuk yang saya baca ni, kalau saya faham betul-betul, saya akan ikut. Jangan tolak sang itu kan. Nanti kecil hati kawan kita Kalau hati kawan kita tu besar, tak apa jadi kecil tu dah sikit. Takut hati kawan kita tu memang dah kecil, makanlah kecut. Ya tak? Jadi kena pandailah cakap. Dan si kawan pula sepatutnya kenalah faham masa awak cakap, ajak kawan awak tu adakah masa yang sesuai, kan? Tapi kalau memang pukul 6 petang, kan? 6 petang, jom Yusof main futsal. Kahwin nak study Kahwin tak payah study lah pukul 6 petang kahwin ya tak? Waktu 6 jam 6 petang ni lah bukan masa study. Jam 6 petang ni masa riyadhah. Jadi kita yang tidak bijak mengurus masa sebenarnya jika itu berlaku. Okay, jadi kalau situasi ini berlaku, kita tanya diri kita dulu, adakah kita ni berada pada tempat yang betul, masa yang sesuai. Ya, kalau kita pada masa yang sesuai, cuba tolak dengan sebaik mungkin. Tetapi jika sekiranya kita tidak berada pada masa yang sesuai, kita kena mengundur diri lah, mengalah. Maka maknanya kita yang bersalah dalam situasi itu. Jangan ego. Jangan rasa yang saya buat ni adalah yang betul, kawan saya buat bersalah. Jangan. Sebab kita semua lemah. Kan? Kita semua lemah, kita semua ada nafsu. Tidak ada rasa kita semua yang betul. Orang yang salah tu dia tanam macam tu.